Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan salam sejahtera. Hari ini kita melihat balik kepada topik fungsi, kerana semalam kita dah cover tajuk janjang. So fungsi kali ini kita fokus kepada fokus yang ketiga, di mana fokus yang ketiga seluruh koleksi soalan fokus ini ialah soalan yang melibatkan dunia matematik jodoh. Jadi soalan itu bermula dengan nombor 36 dan insyaAllah kita habiskan dalam masa setengah jam ini sehingga soalan 61. Sebelum itu, seperti biasa, anda sediakan senarai fokus, dan yang kedua, sediakan permata untuk kita meneliti apakah soalan yang merupakan soalan jodoh itu. Saya nak tandakan di permata. Hari ini fokus yang ketiga dan 15 hari bulan 4. Mana seluruh tumpuan kita dalam sesi ini ialah soalan yang mana? Soalan jodoh. Pada 13 bulan 4 kita dah cover soalan ganti. So saya mengharapkan semua yang follow video ini tahu apa maksud soalan yang bersifat ganti dan soalan yang bersifat jodoh. So tanpa membuang masa, kita mulakan dengan sesi kita, iaitu kita terus kepada soalan 36. Okey. So fokus yang ketiga, fungsi, gubahan dan serangsangan jodoh. Okey. Saya buat dalam kotak ni, kalau dibaca harapnya anda faham jika image, dan semua dah tahu image iaitu pengantin, sesuatu fungsi diberikan, objek, minta maaf ni ada kesilapan error ni, objeknya boleh diperolehi dengan cara jodoh. So menggambarkan situasi itu, kita direct kepada apa yang kita nak cover ini, iaitu soalan 36. Okey, soalan 36 diberi dua jasad. Satu ialah 2x tambah 4, kad pengenalannya fx, dan satu lagi 3x juga jasad, di mana kad pengenalannya adalah gx. Komputer mengalami sedikit gangguan slow. Okey, soalan A kalau kita perhatikan adalah ada satu pengantin 10, di mana 10 ni dia punya kad pengenalannya adalah FK. So saya harap anda yang dah high level admit rasanya dapat tahu dah apa sebenarnya cerita ni. FK ialah kad pengenalan, dan seperti saya sebut, minda anda kena ada, setiap kad pengenalan wajib ada jasad. Siapa jasad FK? Jasad FK ialah jasad apabila kita gantikan K ini dalam X, dalam jasad Fx. So jasad Fx adalah 2 tambah 4x, maka jasad bagi FK of course 2 tambah 4 darab K, gantikan X dengan jasad dia iaitu K. Dan jangan lupa jodoh dengan 10, maka kita akan mendapat jawapan B. Jawapannya adalah sama dengan K. So saya tersebut jasad ini saya panggil sebagai B, dan kad pengenalan kepada B adalah K, di mana inilah jawapannya. Saya agak jelas, dan jika anda, saya sebut you are my student, sekali anda dapat menghayati, anda akan dapat menjawab yang lain. So soalan B saya serah kepada anda, tak ada masalah, ini jasad, tetapi ini hanyalah kad pengenalan. Soalan C, ini jasad, ini hanyalah kad pengenalan. So tukar kad pengenalan kepada jasad, anda akan dapat jawapan. Okey, soalan B sama saja sebenarnya, tetapi kita ada dua kad pengenalan. Satu ialah FK dan satu lagi adalah GK. Maknanya kedua-dua kad pengenalan itu kena tukar. FK adalah 2 tambah 4K sama dengan 3 jasad. 3 dah jasad, tak perlu tukar apa lagi dah. Tambah dengan GK jasadnya ialah 3K. Tukarkan
X yang ada dalam jasak JK dengan huruf K. So kita akan dapat jawapan B kat sini yang kad pengenalannya adalah K. Saya jelas itu. Okey, seterusnya kita pergi soalan 37, sama saja. Kalau 36 boleh jawab, 37 insya-Allah boleh jawab. That's the way saya kata study smart. Tak perlu jawab banyak sebenarnya. Kita dah boleh tahu dah ceritanya. So, soalan A tak ada masalah. Ini sudah jasak, tapi ini hanya kad pengenalan. Tukar kepada jasak. Soalan B, ini jasak. Ini hanyalah kad pengenalan, tukar. Soalan C, ini jasak. Tak perlu tukar apa lagi dah. Dan GK hanyalah kad pengenalan semata-mata. Setukar GK kepada jasak. Soalan D, ingat soalan D, kita akan cari ini kad pengenalan, dan kad pengenalan adalah F2K, maknanya sama dengan FFK, maknanya K pertama ganti dalam F, kita akan dapat jasak ganti balik dalam F, dua kali ganti, dan sebelah kanannya ialah jasak. So FK, pertama kita cari jasak milik FK. So jasak milik FK adalah 3K tolak 5, kerana ini adalah jasak milik FX. So apabila kita nak FK 3K tolak 5, tapi yang ini masih status kad pengenalan lagi. Apa makna F 3K tolak 5? 3K tolak 5 ganti dalam F, maknanya ganti sekali lagi. Mana jasak F? Ini jasak F. So kita akan buat 3K tolak 5. Kita gantikan X yang ada dengan 3K tolak 5. So tolak 5 sekali lagi, maka kita dapat problem komputer saya ni sama dengan 5. Dan sentiasa saya sebut, you are my student right now, tak perlu congak, guna kalkulator untuk mendapat jawapan. Guna kalkulator untuk mendapat jawapan. Okey, soalan 37D. okey. Seterusnya 37E, sama saja 37E. Cuma ingat, buka kurungan. You are my student. Apabila anda melihat kurungan, first anda akan rasa ialah buka kurungan. Student saya di kelas tuition semua dah faham apa yang soalan ni nak. Buka dulu kurungan. FGK sama dengan 1/2 GK tambah dengan 1/2. So anda sedarlah sekarang bahawa yang ini sebenarnya kad pengenalan. Carilah jasaknya. Yang ini juga adalah kad pengenalan. Setiap kad pengenalan ada jasak. See, kita bercakap dunia matematik. That's why it's the best way of learning arithmetic, by conquering dunia mathematics. Okey, soalan 38, 39 yang melibatkan kuadratik ini, saya rasa macam nak skip. Kita bulatkan dahulu soalan kuadratik. Saya bulatkan. So, bulat, apa makna bulat? Saya dah bagi tahu. Ini adalah K3. Apa makna K3? Biar dulu. Sampai bila nak biarkan? Jangan sehingga masuk SPM. Atau jangan sehingga trial. Atau jika anda form 4, seboleh-bolehnya masa akhir tahun settle lah soalan yang hanya melibatkan kuadratik. Sebab tu saya ada siri yang saya sebut sentiasa, iaitu kuadratik berada di mana-mana. Dia sekarang berada di tajuk fungsi, walaupun dia tidak kuadratik. So kita bulatkan dulu 38, 39, 40 dan 41. Okey. Ada satu soalan yang mana ada satu soalan yang mana yang melibatkan jodoh fungsi songsang. Jodoh fungsi songsang ini secara asasnya anda boleh cari dengan cara biasa, tetapi saya ada kaedah yang terbalik. Okey, cuba tengok soalan 42 yang saya panggil sebagai terbalik.
since nama dia songsang memang terbalik kan. Okey, diberi jasa bagi 2 tambah 3x ni jasa dan kad pengenalannya adalah fx. Cari nilai k apabila f negatif 1k sama dengan 5. Anda semua dah tahu ini ialah kad pengenalan. Ini ialah ini adalah jasa dan ini adalah kad pengenalan. Apa kita buat kat sini jasanya? K ganti dalam F negatif 1. Means that K ganti dalam songsangan kepada F. Maknanya kita cari songsangan F, kita belajar cara cari songsangan dan kita gantikan K dalam jasa songsangan itu, kita jodoh dengan 5, kita dapat jawapan. Itu cara biasa. Tetapi ada cara yang lebih cepat apabila anda memikirkan bila songsangan segala-galanya terbalik, membawa maksud. Yang ini hafal. Guna strategi saya sebut hafal. 5 kita tidak jodoh, sekarang kita ganti dalam jasa milik F. Terbalik kan, 5 ganti dalam jasa milik F. So saya ganti sekarang ni 2 tambah 3 darab 5 sama dengan ambil K yang sini letak kat luar. Nampak terbalik je tu. Kerana K memang kita tak boleh ganti dah dalam fx, kerana perlu diganti dalam songsangan bagi f. So guna teknik apa dan anda mendapat jawapan K. Simple. Sukses kepada anda. Soalan 43 sama, 44 sama. Ini kekuatan permata. Seluruh soalan dalam konsep yang sama saya gabung dalam satu koleksi pool of soalan. 45 sama, 46 sama, 47. Okey, 47 saya cerita sikit. Saya dah war-war dalam WhatsApp group. Anda kena hafal apa dia. F negatif 1, tak kisah nombor 5, maka jasa kepada kad pengenalan ni sama dengan 5. So simple saja soalan 47 jika kita menghayati yang ini. Dia bagi kat kita fx ni sama dengan 5 tolak 3x, tu jasa dan kad pengenalannya fx. Dan soalan kata cari nilai k, di mana f negatif 1k sama dengan fk. So dua-duanya adalah kad pengenalan. Sebelah kiri kad pengenalan, sebelah kanan kad pengenalan. Dan anda dah hafal tadi apakah jasa milik f negatif 1k, jasanya ialah k. Apakah jasa milik f negatif 1 5, jasanya adalah 5. Kita tak perlu proof makan masa, wasting time. So fk sama k ganti dalam f. So kita ada jasanya adalah 5 tolak dengan 3k. So guna kalkulator dapat jawapan milik k. Saya jelas sejelas-jelasnya. Okey. Soalan D adalah soalan yang melibatkan gambar rajah. So saya kumpulkan soalan dalam siri ABC ni. Cuba tengok soalan D, soalan C adalah soalan yang mana segala-galanya terbalik, jodoh fungsi songsang. So yang kita jodoh adalah fungsi songsang. Kalau anda perhatikan balik, soalan kumpulan soalan B adalah soalan kuadratik yang melibatkan kuadratik. So soalan A tadi adalah soalan-soalan yang biasa, jodoh-jodoh yang biasa. So saya susun sedemikian rupa untuk menggambarkan pemikiran anda, pemikiran yang special bila belajar. So soalan D adalah soalan fungsi terbalik songsang, soalan C, dan soalan D adalah soalan melibatkan gambar rajah. Sebelum saya sebut gambar rajah, saya tak sebut sebenarnya gambar rajah, saya refer kepada wajah. Ingat dunia matematik ada 3, kad pengenalan, jasa dan wajah. So kita ada wajah. Saya ambil soalan 48, simple sangat. Cuma ingat bahawa dunia matematik 48 ni dunia matematik, ini adalah jasa. So 8 per x tambah k ni jasa milik siapa? Milik fx, milik f kad pengenalan x. So daripada situ kita tahu kita akan dapat 2 persamaan, di mana fx apabila f1 bila x sama dengan 1, maka kita akan dapat 8 per 1 tambah k
Bila kita gantikan X1, maknanya F1 dan dia sebenarnya bersamaan dengan 2. Kerana 2 ni adalah jasad yang bermula dengan X yang bersamaan dengan 1. Anda kena ingat yang ni 2 ni sebenarnya 2 adalah jasad. Jasad ini milik F1. Kerana kita gantikan X dengan nombor 1. Dan jasad 2 juga sebenarnya milik 1. Siapa yang mengenalkan dia milik 1? Kerana 2 dalam gambar rajah dalam wajah ini bermula daripada X1. Dan kita ada satu lagi, iaitu bila X sama dengan 2, saya gantikan 8 per 2 tambah K. Sebenarnya adalah sama dengan H. So kita ada 2 persamaan 1 dan persamaan 2. Semua yang di luar, yang dalam grup ini sudah dapat menyelesaikan soalan kerana persamaan serentak. PS berada di mana-mana. Kita dah cover dalam siri yang ke-3, video yang ke-3. Kalau ada yang masih keliru lagi, refer balik. Dan 48 okey, 49 pun okey, insyaAllah. Sama saja. Dan yang E ialah melibatkan persamaan serentak. Sama je, dia akan melibatkan persamaan serentak juga kat sini. Sama, so saya suruh kepada anda, tak ada masalah. Pertama, pastikan anda boleh jodohkan negatif 3. Dan negatif 3 adalah jasad yang mana berasal daripada X bersamaan dengan kosong. Sini X ni. Dan 12 per dengan gantikan X dengan kosong. So kita akan dapat kosong tambah B. So, kita dapat B direct daripada sini. Dan satu lagi ialah satu jasad negatif 6. Dia adalah pengantin yang halal jodoh dengan 12 per dengan 2A tambah B. Since kita dah dapat B, gantikan dalam ni, kita akan dapat nilai A. Saya harap semua jelas. Okey. Dan soalan 51, SPM tahun 2018. Saya mengharapkan semua boleh jawab. Cuma ingat balik yang ni jasad, tapi yang ini ialah kad pengenalan. G5 kita boleh ganti, dan ini juga ialah kad pengenalan, boleh cari jasadnya. Okey, 57 sama. Cuma ingat balik G kuasa 2 3P per 2 adalah sama dengan G 2 kali G 3P per 2. So 2 kali ganti, satu ganti yang ini dalam G, jasadnya ganti sekali lagi dalam G. Dan jangan lupa jodoh dengan 30. InsyaAllah kita akan dapat nilai P. Okey, 53 sama. SPM 2016. 54 sama. Cuma ingat balik, satu first G, F1, satu ganti dalam F dulu. Sebelum kita satu ganti dalam F1 jasadnya adalah 3 darab 1. F1, 3 darab 1, so 3. Dan cari pula jasad milik G3. G3 gantikan 3 dalam G. Ini jasad milik G. So H tolak 3K. Gantikan X dengan nombor 3. Saya rasa jelas sangat. Dan jangan lupa jodoh dengan 4. Kerana asalnya memang jodoh dengan 4. Dan dapat jawapan. Okey, saya nak sebut sekarang ni, dia nak H dalam sebutan K. So H sama dengan 4 tambah 3K. Ini pun saya panggil jawapan, tapi jawapan ini saya tidak panggil sebagai B. Jawapan macam ni yang bukan nilai, saya buat sebagai BM. So next time apabila saya refer BM, semua yang grup ini faham maksud jawapan yang bukan nombor. Jawapan siapa dalam sebutan siapa. So kita ada 12 minit lagi. InsyaAllah rasanya habis tajuk fokus jodoh hari ni. 55 SPM 2014 sama. Sama. Pastikan anda menghayati sangat 8 pengantin. Dan 8 ni datang daripada 4 digantikan dalam jasad yang ini. Kerana X bersama dengan 4. Ini huruf X gantikan dengan nombor 4. Tolak 2M. Inilah sebenarnya jasad yang bersamaan dengan 8. So jodoh dapat jawapan M. So M ini, jawapan nombor ni, negatif 2, adalah dalam bentuk B. So sekarang saya simpulkan ada 2 bentuk jawapan. Satu nombor,
saya refer sebagai B, dan satu lagi nombor yang bukan nombor saya refer sebagai BM. Trend, untuk makluman, trend SPM suka tanya yang ini. Yang ini yang SPM suka tanya sekarang. In fact, hampir 70% soalan SPM lately adalah dalam bentuk BM, bukan dalam bentuk B. Okey, nombor 56 sama. Dan ulang balik yang ini koleksi SPM. Anda dapati sama saja. So, soalan B ni ialah anda balikkan segala-galanya terbalik. Maknanya ganti 3 darab dengan 11, tolak 1 sama dengan ambil yang P letak kat luar. Kalau anda rasa keliru, guna strategi HAFAL. That's the best strategi dalam matematik tambahan. Berfikir di luar kotak. Jangan berfikir seperti orang biasa-biasa berfikir. Okey, 57 sama. 58 sama. 59 sama. Sama dalam konteks cara menjawab. Saya sudah sebut anda belajar is the best cara belajar kerana fokus anda sama. Semua soalan itu sama saja cara menjawab. Mana kalau anda masih lagi belum dapat menjawab soalan yang sama itu, kesilapan bukan anda tapi minda anda yang tidak tune kepada dunia matematik. That's why saya sebut kuasailah dunia matematik. Okay. Admit bukan subjek yang sukar. Sama soalan 60, ada sedikit kelainan soalan B kalau kita perhati. 2 F negatif 1 K bersamaan dengan F3. Nampak keliru sikit, tapi tak ada apa pun sebenarnya kerana F3 ialah kad pengenalan yang jasadnya simple sangat. F3 adalah bersamaan dengan 3 gantikan dalam jasad milik F. So kita dapat 8, 3 tambah 5. So 2 F negatif 1 K. Dan student saya yang biasa akan faham cerita ialah cerita jemput 2 akan bergabung dengan 8. Kena ada perasaan jemput untuk bergabung. Admit cerita gabung, 8 boleh gabung dengan 2, jadi 4, 8 bagi 2. Dan kita balik pada konsep soalan asal tadi, segala-galanya terbalik, 4 digantikan dalam jasad milik F. So 4 tambah 5 sama dengan yang ini letak kat luar. Jawapannya 9 ialah K. It's very simple. So hafal yang ini, hafal daripada sini ke sini. Okey, dan seterusnya 61 sama. Alhamdulillah kita dah habis fokus yang ketiga, iaitu fokus jodoh. Dan kalau anda perhati, kami next kita punya kelas adalah fokus yang keempat. Sekali lagi saya sebut, very special fokus, jodoh dalam jodoh. This jodoh dalam jodoh ada dalam banyak tajuk. Meaning that jika anda tidak alert jodoh dalam jodoh, anda suka satu benda yang tak sepatutnya anda suka. Sayang kita belajar, kita miss dunia matematik. So kita berhenti setakat soalan yang ke-61. Apapun jika ada, kita ada masa, kita naik atas balik, iaitu soalan yang saya bulatkan tadi, yang melibatkan kuadratik. Kita tengok balik, yang mana ada bahan tu buka balik. So kita tengok, kita tukarlah soalan yang saya tagging sebagai B ni sebagai right, kerana kita dah ada masa lah, tak ada benda pun, anda dah belajar kuadratik. Baca soalan 38 sekarang ni. Okay, cari nilai X yang mungkin apabila image-nya negatif 2. So negatif 2 adalah pengantin. Negatif 2 berada dalam wajah di sini, negatif 2. Dan dia bermula daripada X. Tapi since dia tanya X nilai-nilai, maknanya ada 2 nilai X yang dua-duanya merupakan image-nya negatif 2. So X1 dan X2. Nilai X yang inilah yang soalan itu tanya. So negatif 2 sebenarnya bersamaan datang daripada F2. F2 sebenarnya adalah, Fx. Fx adalah kad pengenalan, dan saya boleh baca bahasa Melayu cakap dia adalah objek, dan ini adalah image. So saya gantikan dalam jasad, ini jasad bagi Fx,
So saya buat 2x tolak 12 per x. Student saya arif sangat, tengok yang ini mesti ada. Ini fasa 3 dalam dunia matematik. Fasa 3 penting sangat, bermula dengan angkat. Cara angkat darab, saya dapat 2x kuasa 2 tolak 12 sama dengan negatif 2x. 1 saya darab, saya dapat kuadratik. Student saya di sekolah amat-amat arif, apabila kuadratik guna kalkulator dahulu. Guna kalkulator dulu. Dapatkan jawapannya 1/2 dan negatif 3. Lepas itu barulah apabila jawapan betul integer, anda gabungkan kuadratik itu 2x tolak 1, anda dah hafal dah sebenarnya, x tambah 3. So dapat jawapan yang lengkap. Kuadratik perlu ditunjuk jalan pengiraan. Jika soalan ni, jawapan ini bukan integer, kita guna rumus. Sama saja yang lain, saya rasa tak ada masalah. Very simple. So saya suruh kepada anda soalan 39, carilah F bila F sama dengan G. Faham F dan G ialah kad pengenalan, dan ada jasad F dan ada jasad bagi G. Jodoh sajalah dua jasad. X kuasa 2 tolak 30 sama dengan 10 tolak 3x. Ini kuadratik. Student saya, and you are my student, anda boleh dapat jawapannya. Okey, dan sama soalan 40, diberi image bagi B ialah 3B. Jangan lupa siapa sebenarnya image, 3B sebenarnya image. Dan ingat, image adalah pengantin. So 3B sama dengan 2 tambah 10 per dengan X tukar dengan B, kerana X sekarang ialah B. B ni ialah objek, dan objek kad pengenalannya X tu B tolak 1. Anda angkat, anda akan dapat kuadratik. Okey, dan soalan 41 lah kalau kita nak bulatkan pasal soalan kebak. Kebak yang simple sebenarnya pun. Apapun saya kekalkan 41 sebagai soalan kebak. Bagi anda yang tekanan 5 tak ada masalah, anda dah faham konsep kebak tekanan 4 yang mungkin rasa sebagai keliru. It's okay, saya sebut study biar smart, no need to hurry. Tak perlu kita tergesa-gesa, kita memanjat tangga di mana tangga yang sebelum kita tak lepas. Itu satu kesilapan besar dalam belajar. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.